Idea asal untuk J Revolusi tercetus apabila saya terfikir tentang ikonik filem-filem di luar, terutama di Hollywood. Jadi saya fikir dah tiba masanya untuk Malaysia ada ikon filem aksinya sendiri. Bila cerita tu datang kepada kami, kita rasa macam ada benda dalam konsep tu yang kita suka, tetapi sangat kebaratan. So walaupun kita suka structure Western Hollywood films, tetapi kita kena explore aspek-aspek budaya Melayu, aspek-aspek budaya Malaysia dalam filem yang kita nak terbitkan sebagai first film Infinitus. Jadi apabila idea J Revolusi ini dibawa kepada kami oleh pihak Infinitus, ia adalah sebuah cerita aksi mengenai seorang anggota unit tidak khas yang tidak pernah dipaparkan dalam filem Malaysia sebelum ini. Kami rasakan ia sebuah cerita yang sangat menarik dan perlu dibikin sebagai sebuah filem yang kami rasa akan menarik perhatian penonton nanti. Although the story is not strictly all about UTK, and it is really about the story of brother and a sister and what happens to them. And this, of course, happens in the context of their work and participation as members of the UTK. And so that was, for me, the main draw for making the movie. And these unsung heroes whose stories should be told. Sebelum ini memang ada pelbagai filem atau drama tentang kepolisan. Tetapi kami rasa J Revolusi ini dengan fokusnya terhadap unit tindak khas. Yang selama ini saya pun tak tahu kewujudan mereka. Rupa-rupanya mereka ini merupakan tulang belakang dalam menjaga keamanan negara kita ini. Jadi apabila idea ini datang dengan fokusnya dan emphasisnya terhadap unit tindak khas, saya rasa ini idea yang segar yang boleh difilmkan, boleh dikongsi. Dan saya harap bila penonton menonton filem J Revolusi ini, kita rasa bangga tentang sumbangan mereka terhadap menjaga keamanan negara kita ini. Bila saya baca skrip tu, saya dapat tahu pasal cerita tu, saya bersemangat. So saya cakap, wow, this cerita ni it's more than that. It's not just some cerita action, this and that. Bukan sekadar action meletup sana sini tepi jalan. No, kita tak buat. Filem ni bukan pasal tu. Saya rasa kami memang bernasib baik sebab pihak UTK dengan PDRM bersetuju untuk meminjamkan aset-aset UTK yang sangat high-tech, sangat-sangat canggih lah. We memang tak expect daripada weapons, daripada kenderaan, daripada even baju UTK, sangat up-to-date lah. Kita selalu mengagungkan mungkin benda daripada luar. Saya rasa filem ni boleh menunjukkan bahawa kami setanding dengan the Western world, kami setanding dengan the best in the world actually. So it's very proud to be Malaysian. Untuk pertama kalinya, filem ini menunjukkan unit tindak khas Malaysia lebih menonjol daripada filem-filem yang ada sebelum ni. UTK terlibat dalam pembikinan filem ini ya, supaya masyarakat di luar sana dapat melihat sedikit bayangan tentang apakah jenis misi yang dijalankan oleh anggota UTK dan perkara-perkara yang terlibat dalam persiapan dalam menghadapi satu-satu operasi. Jadi perkara begini biasanya tidak diketahui masyarakat. Jadi melalui filem ini mungkin dapat sedikit bayangan tentang apakah yang berlaku di balik tabir. J Revolusi pada awalnya kita rancang sebagai filem berlatar belakangkan spy ataupun espionage. Tapi apabila kita buat research, kita mendapati agak sukar untuk kita mengadaptasikan ataupun merealisasikan filem spy di dunia sebenar di dalam Malaysia. Story dia mengisahkan sebuah kisah coming of age. Kita ada cerita aksi tapi kebanyakannya kurang menampilkan watak yang akan mempelajari sesuatu. Jadi di dalam filem ini kita melihat sebuah watak aksi dan kita ikut dia punya perjalanan dia dan perkara yang dia pelajari dan segala dugaan yang dia terpaksa tempuhi. Pada saya keunikan dia terletak pada watak J yang dimainkan oleh Zul Arifin. Untuk filem ni, untuk mengangkat image J Zulkarnain bukan sekadar seorang anggota unit tindak khas Malaysia, tapi juga sebagai seorang adik, seorang lelaki yang kita create di mana bukan superhero. Dia seorang lelaki biasa dan yang nak menjalankan tanggungjawab dia untuk selamatkan kakak dia, untuk protect dia punya family, untuk pergi ke arah apa mission yang nak menyelamatkan sedikit sebanyak diri sendiri untuk jaga negara, dan tanggungjawab tu besar. Tapi sedikit sebanyak kita tunjukkan semangat dia tu yang tak putus-putus
Dia sentiasa bersemangat. Apa yang menarik yang dapat saya rasa dalam filem J Revolusi ni, kita reveal everything, kita go subject matter tu secara detail dan secara tak langsung kita memang mengangkat action scene yang pernah berlaku di dalam unit tindak khas ke dalam layar perak. Saya rasa itu satu anjakan paradigma dari segi orang kata pembikinan filem dan juga memberi satu hidangan baru kepada penonton-penonton Malaysia yang mana ketagih apa identiti filem Melayu yang berjiwa besar. Zul Arifin pada saya dia memberi perspektif baru. We did a lot of action, a short scene, fight without any pain or any orang serious injuries. Tetapi impact visual yang diberikan tu hebat. Itulah daripada kolaborasi antara saya dan Zul Arifin. Memang akan jadi sangat kelakar kalau kita tengok kita punya movie, selalu aktor yang di-train tapi extra star. So bila dia kena hentak ke apa, dia takut dipukul, dia akan buat mimik muka yang memang tak okey. Kita tak nak benda tu terjadi kepada kami punya second supporting cast. So film ni kita approach 1FC and mereka sangat bagus dengan memberi kerjasama untuk memberikan hikmat lakonan Peter Davis, Saiful American dan Devron. Filem ni kita menggabungkan 3 pakar fight choreography, Saiful Reza, Hong Kong consultant yang datang untuk direct scene action dan memberikan idea baru. Also of course stunt director daripada Malaysia, Aming. Tapi dalam cerita ni dia mengangkat wanita. Wanita tu sebenarnya setaraf. Wanita tu sebenarnya boleh lawan lebih lagi daripada lelaki. Boleh jadi lebih bijak daripada lelaki. So Eddie ni sebagai assaulter juga. So dia memang boleh fight. So kita nak tunjuk yang woman can fight. Woman dalam special forces ni can really fight. So saya pergi train dengan Reza sedikit sebanyak, walaupun dalam masa yang singkat, bagi saya 2 bulan singkat untuk saya squeeze semua benda dalam kepala dan juga nak readykan benda tu. Tapi yang saya dapat sangat-sangat banyak dan alhamdulillah saya dapat tunjukkan tu dalam filem ni. Every day kita orang ada training yang like 4 jam training, 5 jam, kadang-kadang stay back untuk nak betul-betul sebab nak kena faham. So Zara kena belajar benda yang baru, jadi memang agak challenging, yang tu memang susah juga.我哋呢部戲咧有7個大線，第一個線就係塔巴角叻，入邊咧有好多槍戰啦，有好多設計爆炸啦，嗰啲動作啦，飛虎隊入去開槍匪徒鬥槍戰嗰啲嘢啦，都幾精彩下㗎，所以出嚟嘅火力都幾勁嘅。Partner kami di Hong Kong telah menolong kami untuk memberi Hong Kong consultants, stunt consultants untuk datang sini untuk tengok plan kita dengan Amin, dengan Reza dan bagi idea yang baru, suntikan yang baru. 咁我哋嚟自香港，咁當我到達馬來西亞呢一度咧，就好 surprise。 Kita tak tahu Malaysian actors macam mana, kecil mungkin. 原來嗰啲 actor 嗰啲演員咧係好揮得嘅，好勤力，同埋好有 potential。咁所有嗰啲 character 佢哋嗰啲外形啊，大隻啊，完全唔似我印象中嘅馬拉嘅 people 咁樣啦。佢哋就真係好國際級嘅，有嗰個感覺喺度。 Kerjasama yang saya dapat daripada fight choreographer saya maupun stunt team saya sangat-sangat baik kerana mereka memastikan keselamatan, aksi, visual yang sangat-sangat baru dan menarik untuk tatapan audiens kita. 我哋有一場戲講2個演員一路打一路走到去 KLCC 上面嗰個鐵網要升上嘅時候咧，佢哋爬咗上去就一路升到去差唔多成4、5樓咁，之後咧就2個演員喺度打。 Bila kita nak test that platform tu angkat, Saya pun tak sedar tiba-tiba dah sampai tingkat atas tu bila saya nak paskan tumbukan kepada Zul. and then dia peluk saya terus, cakap Zul jangan tengok bawah, tinggi gila. And then saya tak nampak, saya tengok atas, saya nampak benda tu tarik naik atas, saya tengok langit. Nenek kita orang pusing dan toleh, seorang pun tak nak tumbuk and semua pegang macam orang macam monyet dalam zoo tu pegang directly that platform tu. Kita orang tak berani langsung. Tapi itu satu pengalaman yang sangat menarik bagi saya dan belum ada lagi filem Malaysia yang macam tu. Jangan lambat pula. Gila. Di,
Tak ada apa. Gila lah. So on this film, kita hire Blastmaster. Blastmaster adalah satu company yang supply real weapons, tapi safety weapons dengan permit, dengan apa semua, and dengan blanks. Blanks itu pun sangat-sangat penting untuk artis nak feel. Because kalau dia just pegang a toy gun ataupun a fake gun, dia akan buat aksi macam Sebelum syuting memang mereka akan bagi yang betul. Dan it's very important to get it right lah. Macam mana nak pegang pistol tu, what is the right move. Kita tak nak orang kata be in character, tapi at the same time not be in character sebab tak tahu macam nak pegang pistol. Oleh itu, ditunjukkan dengan secara lebih lanjut oleh anggota UTK macam mana untuk menggunakan senjata dan cuma membawa senjata. Memang best lah dapat pegang pistol. Bila rasa dah dapat tembak tu, dia rasa seronok dia lain macam sikit kan. Dan dalam situ yang best tu pun sebab dapat tembak J kan. So, yeah. One Jiman, zero J, cerita lah katanya. So masa mula-mula bagi tu, dia ada the stunt team and also the UTK officers. The stunt team akan provide the air gun tu. Test dulu to make sure yang kita familiar dengan bunyi. Sebab, wah, bunyi dia kuat. Sekali bila UTK masuk, aku kena marah. No, this is not how you pegang pistol. UTK tak pegang pistol macam ni. So, diorang tarik, diorang pegang tangan Zara. This is how you do it. Memang nampak kelakar sikit kan bila buat. Tapi bila on screen dia kata, okey tak apa. Yang ada one officer cakap memang nampak kelakar tapi this is how menjaga orang-orang sekeliling kita dan diri kita sendiri. So, ada sebab tu dia pegang pistol dia, our viewpoint and how we move pun ada cara dia sekarang. J Zulkarnain dan Dia Zulkarnain, adik-beradik, itu sahaja keluarga darah daging yang J ada dan J lah darah daging yang salah satunya dalam dunia ni untuk Dian. Jadi hubungan mereka lebih dan dia orang sangat-sangat sayang antara satu sama lain dan dia orang berada dalam bidang yang sama. Jadi dia orang terdedah kepada bahaya dan dia orang sentiasa ada kerisauan bila kita nak menjalankan suatu kerja ataupun operasi, sentiasa ada rasa yang ni bukan rakan sepasukan. Dia more than that. Dia lebih daripada tu. Kau kakak aku dan aku adik kau. So adik-beradik itu kuat dan kita berpeluang untuk menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi dalam filem ni. J dengan Dian, diorang adik-beradik. Tapi dalam satu hubungan di mana J sentiasa jaga Dian. Biarpun Dian kakak dia, biarpun Dian lagi tua daripada dia. J punya falsafah hidup dia ialah dia nak berjasa. Dia nak kembalikan jasa sebab dia dijaga oleh dia punya chief, bapa angkat diorang. Yang juga jaga Dian. Pada segi perbezaan watak dia, Dian dia lagi bijak dan intelligence. J dia lebih tactical on the field. Dia berpesan pada abang supaya jaga Dian dan kamu elok-elok. Di samping itu sebagai orang yang berada di bawah seliaan saya sebagai ahli anggota UTK, dia mendengar arahan-arahan saya walaupun ada ketikanya dia juga menentang apa yang saya sarankan kepadanya dan saya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ketua unit tindakan khas, saya juga perlu bersikap sangat terbuka. Jadi saya terima apa yang dia katakan kepada saya. Malcolm tu dalam makmal tengah rakam bukti. Dia belum datang tak? Itu yang kita nak tahu. PFO akan buat demo ultravirus dulu. Lepas tu ketua mereka akan datang. Tapi sebelum tu saya cadangkan baik tutup mata dulu. Dia ni sangat susah untuk dibaca, complicated. Kadang-kadang sangat orang kata keras. Ialah kerana dia ni anak yatim piatu. Jadi apabila bapa angkat dia tu, orang kata adopted her. And then dia berasakan sangat terkongkong all the time. Kerana mereka ni sangat protective over her kan. Jadi bila protective, bila tidak ada space, tidak ada freedom, ia menyebabkan seseorang itu menjadi sangat keras. Yang saya terkejutlah sebenarnya macam mana keseluruhan filem ni apabila dah syuting sebab kita syuting ikut kronologi kan, kita lihat flow cerita dan perhubungan antara UTK kalau kita nampak dalam filem ni dia macam adik-beradik kan, dia fikir sama sendiri, masalah orang ni adalah masalah orang ni juga. Dragon 1, Dragon 2, stand by. 8 tahun unit tindak khas. 53 mission tak pernah gagal. Watak Farid Kamil, dia berbeza dengan watak penjahat yang lain. Because selalunya villain nampak macam tersangat ganas. Farid Kamil punya watak Andra, dia nampak very smooth. Dia nampak macam dia tahu apa dia buat, very cultured, intelligent, bijak. Itu beza dia. Dan itu sebenarnya watak yang kita cuba wujudkanlah untuk Farid Kamil. Tapi benda yang dia cuba buat, dia percaya betul. Itu yang kita kena faham.
Watak antagonis Andra ni hybrid yang tak pernah lagi orang tengok. Dan dia mempunyai level-level pemikiran yang unexpected. Yang mana tak semestinya gangster harus menjerit-jerit kan. Tak semestinya gangster harus berparang-parang kan. Dan juga dia merupakan seorang lelaki yang begitu tajam pemikiran dan sharp daripada A to Z, from head to toe. Dan dia sangat kompleks dan dia tak suka benda-benda yang leceh, remeh dan kotor. So benda leceh, remeh dan kotor ni terdapat pada call sign judo. Lawa baju. Macam dia dah rasa dia macam king tau. Dan dia jarang buat benda-benda yang leceh-leceh, smuggling yang 1 tan, 2 tan. Dia tak buat benda-benda macam tu. Dan dia bijak. Kadang-kadang bila orang yang terlalu bijak ni, dia punya kebijakan tu menampakkan keseluruhan kebodohan dia. Watak Andra ni seorang yang kejam, yang tidak mempunyai empati terhadap orang-orang di sekeliling ni. Jadi orang-orang macam tu yang berbahaya. Even kalau dalam dunia biasa pun, orang macam ni yang aman. That's why kejahatan berlaku. Jadi kejahatan yang berlaku dalam J Revolusi ni dilakukan oleh Andra. Dan Andra ni orang yang berselindung di dalam kekayaan dan perwatakan yang sangat-sangat kemas. Tapi dia seorang pembunuh yang sangat-sangat kejam. Go. Dragon 1, Sierra 1, Sierra 3, clearkan arah hijau dan kuning sekarang. Dragon 1, Dragon 2, move it. Ni. Okey, skodeng ni bukan maksudnya dia skodeng dia suka pergi mengendap rumah orang ataupun dia suka panjat pokok, turun pokok hanya nak tengok orang. No. Skodeng ni dicipta khas adalah kalau kita tahu skodeng tu adalah orang yang mata-mata. Dia memang pakar gadget. You cakap CPU, IPU, whatever, dia memang dahsyat. Kalau tak ada skodeng dalam cerita J Revolusi, ini bermaksud hero dia J ni susah nak bergerak. Falcon 1 reporting. Base coming. Roger Falcon baby. Report dog. Kang sadar dekat sini. Aku sadar dekat otak. Bagi saya, shooting ni pun dia seperti draft juga. Ada perkara yang kadang-kadang kita ingat kita dah ambil yang terbaik. Misalnya scene kita reshoot balik. Scene peti sejuk, peti ais. Jadi bila shooting ni dia berbeza dengan editing. Editing kita punya masa lebih panjang lah. Kita still boleh redo balik, pergi minum, makan fast food, jadi gemuk, edit balik, duduk, berfikir kemudian balik. Lepas tu balik rumah kita akan tonton balik dan analyse satu kesilapan kita lah. Berbeza dengan shooting di mana terlalu banyak pihak yang terlibat, jadi mereka kejar masa kan. So ada benda yang tidak boleh dilihat suatu di set. Saya berharap sebab pihak Grand Brilliance dan Infinitus dan pihak saya sekalipun, kami mencipta ikon filem aksi Malaysia tempatan yang baru, iaitu J. Saya harap mereka akan tahu dan mereka akan ingat sampai bila-bila karakter tersebut. Di mana karakter-karakter yang ikonik sebelum ini. Jadi harapan saya adalah penerimaan mereka dan filem ini tidak terhenti di sini. Dan filem ini akan menjadi satu revolusi untuk filem aksi tempatan. J Revolusi ini adalah salah satu filem yang bakal berada di pawagam yang akan menunjuk kelainan yang sangat lain. Salah satunya adalah no fake in everything. Kalau bagi saya sebagai penonton, saya bakal tengok filem-filem, tak kira filem apa pun, saya boleh tengok fake. Tapi dalam J Revolusi ini, tak ada yang palsu. Bermaksud daripada segi lawan, daripada segi grafik, daripada segi command, daripada segi hero, daripada segi main supporting, daripada segi extras, daripada segi mereka punya tie pun. What is that? Itulah benda-benda tu yang anda bakal tengok sendiri dan anda pasti akan duduk, J Revolusi is actually not fake at all. Saya sangat berbangga kerana buat pertama kalinya kita dapat bekerjasama dalam melakukan satu filem buatan Malaysia yang cukup hebat sekali seperti J Revolusi ini. Saya rasa ianya filem yang dilakukan dengan cukup sungguh-sungguh, dengan serius. Saya mengucapkan syabas kepada director, producer, pelakon-pelakon dan juga director fotografi kerana mengambil kira setiap detail dalam filem ini. Whether it is kita punya pakaian, movement kita, scenery ke, weather ke ataupun lakonan,
Saya yakin ianya akan menjadi satu fenomena baru dalam industri filem dan ianya tentu insya-Allah akan menjadi satu kejayaan yang baik. I hope that the movie will do very, very well at the box office, mainly because that represents the endorsement of the general Malaysian public. And also, this is a movie about patriotism and the sacrifice that the UTK makes for us. Harapan saya adalah supaya semua penonton di luar sana, kami bekerja siang, malam, pagi, petang dan kami dah bagi yang terbaik untuk menghasilkan sebuah filem untuk sajian anda, untuk tontonan anda semua. And kita dah cuba sebaik mungkin untuk menaikkan sedikit sebanyak image unit tindak khas Malaysia. Atas bantuan unit tindak khas Malaysia, bantuan Polis Raja Malaysia, kita dapat bantuan yang sangat-sangat superb dari semua pihak untuk hasilkan filem ni. Dan kami dah buat yang terbaik dan harapan saya agar semua penonton-penonton akan terhibur dengan filem Je Revolusi di mana pada persepsi anda adalah filem aksi tapi lebih daripada itu dan saya takkan beritahu. Satu persatu operatif kita terbunuh atau hilang dalam misi ini. J. Zulkarnain, assault leader. Tapi kenapa kau melutut hari ini, J? Komander, kita kena halang sel keruan. Tapi tak safe duduk sebelah ni. Dua dragon tak cukup lawan Andra, J. Kita punya duty apa? Is to protect, J. Kalau aku teruskan, ramai lagi yang mati.